Hai murid-murid, kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran dan pembelajaran di rumah pada kali ini dengan kita akan pergi kepada tajuk yang berikutnya. Ya, jadi kita lihat dulu apa yang telah kita belajar pada dalam pelajaran yang lepas. Jadi dalam pelajaran yang lepas kita telah belajar tentang 3 perkara tentang haiwan. Tajuk kita yang lepas ialah haiwan. 3 perkara yang kita belajar tentang haiwan. Satu ialah mengenal bahagian tubuh haiwan. Yang keduanya, kita belajar tentang kepentingan bahagian tubuh haiwan. Dan yang ketiganya ialah persamaan bahagian tubuh haiwan yang berbeza. Maksudnya haiwan yang berlainan, haiwan yang berbeza tetapi mempunyai bahagian badan atau bahagian tubuh yang sama. Itu 3 perkara yang telah kita pelajari pada pelajaran yang lepas. Cikgu juga ada panjangkan satu video kepada murid tentang perbincangan jawapan latihan. Jadi dalam YouTube tajuk dia perbincangan jawapan latihan BLA, buku latihan aktiviti. Jadi gambar dia tu gambar buku aktiviti kita warna biru tu. Yang itu kita bincang latihan-latihan yang telah kita buat dalam pelajaran yang lepas. Jadi untuk pelajaran kali ini kita tak bincang lah pasal cikgu dapat pandangan dari beberapa pihak katanya untuk pendekkan video ni bagi mengelakkan murid-murid bosan. Jadi cikgu asingkan di antara pembincangan jawapan dan pelajaran tajuk yang baru. Begitu. Baik, kita terus kepada pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita lihat tentang pelajaran yang akan kita belajar pada kali ini. Pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang 4 perkara. Sama seperti pelajaran yang lepas, kita haiwan, ini tumbuhan, kita belajar 4 perkara. Yang pertamanya kita akan mengenal bahagian tumbuhan. Yang kedua, kita akan belajar ciri bahagian tumbuhan yang berbeza. Sama macam haiwan, kita belajar juga ciri bahagian yang berbeza. Kemudian yang ketiganya, kita akan belajar tentang kepentingan bahagian tumbuhan. Dulu kalau ada tajuk haiwan, sebelum ni kita belajar kepentingan bahagian tubuh haiwan. Ingat lagi? Kali ini kita belajar tentang kepentingan bahagian tumbuhan. Dan yang keempat, kita belajar tentang persamaan bahagian tumbuhan yang berbeza. Maksudnya, tumbuhan yang berlainan, tumbuhan yang berbeza tetapi mempunyai bahagian-bahagian tumbuhan, bahagian-bahagian yang sama. Macam haiwan dulu lah. Tajuk haiwan yang lepas, kita belajar haiwan yang berbeza tetapi mempunyai beberapa bahagian yang sama seperti haiwan lain. Kali ini kita belajar benda yang hampir sama tetapi di dalam tajuk tumbuhan. 4 perkara yang kita akan cuba belajar pada sesi kali ini. Baik, kita lihat pada buku teks. Kamu boleh lihat buku teks kamu. Muka surat 51, tajuk tumbuhan unit 6. Ini ada dialog perbualan keluarga yang pergi ke expo pertanian. Apa itu expo pertanian? Expo ini dia macam pameran lah, pendedahan. Dia macam pameran. Dia menayangkan apa-apa yang berkaitan dengan pertanian. Kalau expo pertanian, yang berkaitan dengan pertanian. Kalau expo buku, semua yang berkaitan dengan buku. Expo teknologi komputer, ke komputer lah. Kalau expo telefon, telefon lah. Semua yang berkaitan dengan komponen yang perkara yang dia nak pamerkan, nak tayang dan nak beri pendedahan kepada orang ramai. Jadi perbualan ini di antara keluarganya
Tengok apa yang maknya cakap itu wah, cantiknya pokok-pokok di Expo Pertanian ini. Maknya memegang satu pokok dan di situ ada harga pula. Kemudian anaknya bercakap, banyaknya daun pokok ini tapi mana bunganya? Ini kita akan lihat nanti bahagian-bahagian tumbuhan tu. Kita ada ciri-ciri bahagian yang berbeza, fungsinya apa semua. Dapatkah kamu mengenal pasti perbezaan pokok-pokok di dalam pameran ini? Jadi kalau kita lihat di dalam pameran ini ada banyak pokok bunga. Ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga. Seperti contoh yang anaknya ni anaknya tunjuk pokok yang berwarna yang berharga RM15 ini. Jadi pokok ini tidak berbunga. Yang ni. Tapi yang dipegang oleh ibunya ini berbunga. Begitulah. Ya, kita lihat seterusnya. Sekarang mari kita mengenal bahagian tumbuhan. Kita mengenal bahagian tumbuhan. Ini cikgu sebelah ni. Gambar cikgu. Siapa tu? Tu saya lah tu. Sebutkan nama bahagian tumbuhan ini. Kamu nampak gambar tumbuhan ini? Ni cikgu nak pakai warna apa ni? Cikgu pakai warna purple lah. Jadi, kamu lihat bahagian tumbuhan, dia kata sebutkan nama bahagian tumbuhan ini. Gambar tumbuhan ini. Cikgu minta kita sebut. Ada berapa bahagian dalam kotak ini? Jadi kalau kita lihat, ni satu. Satu ni apa? Bunga. Yang kedua, daun. Yang ketiga, batang. Dan yang keempatnya ialah akar. Pokok yang diambil sebagai sampel, contoh dalam buku kita ini ialah pokok ini, nama apa? Pokok ini ialah pokok keembong. Pokok keembong. Pokok keembong ni, sekarang murid-murid diperkenalkan 4 bahagian pada pokok keembong. Bermula dengan nombor 1, bunga. Kemudian yang keduanya ialah daun. Yang ketiga ialah batang. Dan yang keempat ialah akar. Jadi ada berapa bahagian tumbuhan yang kita belajar? Ada 4. Ada 4. Satu ialah bunga. Yang kedua daun. Yang ketiganya ialah batang. Dan yang keempat ialah akar. Okey, sama aja. Kamu ingat 4 perkara ini, bunga, daun, batang dan akar. Baik, kemudian kamu lihat di bawah ini, ada murid di bawah ini. Murid ini Zapril. Murid ini. Murid ini dia kata namakan bahagian yang kamu tahu pada pokok bunga ini. Pokok yang diambil ni namanya ialah pokok bunga raya. Pokok bunga raya. Jadi dia pertama sekali kita belajar tadi ada bunga ni. Nombor 1, bunga. Kan? Jangan susah. Nombor 1, bunga. Nombor 2, lepas bunga, daun ada. Okey, daun. Nombor 3, batang ada. Ini batang ni. Ini batang. 3. Dan yang keempatnya ini akar. Yang keempat ialah akar. Jadi 4 perkara. Bunga, daun, batang dan akar. 2 contoh yang ditunjuk dalam buku kamu, buku teks kamu itu pokok keembong dan pokok bunga raya. Pokok keembong dan pokok bunga raya. Nanti kalau kita buat latihan, kita jumpa pokok yang gambarnya macam ini, namanya pokok keembong dan pokok bunga raya. Nanti kalau kamu free,
Kamu boleh Google, cari gambar pokok keembung macam mana. Tengok dalam YouTube pun boleh, gambar pokok keembung dan juga pokok bunga raya. Hari ini mungkin ramai yang tak jumpa dah, murid-murid tak tahu pun. Kecuali yang rajin pergi tengok tolong mak. Kalau dulu orang murid-murid zaman dulu tahu ni pokok-pokok ni. Sekarang dah semua tengok pokok pun dalam YouTube saja. Belajar pun dalam YouTube dah, tak jumpa cikgu. Tengok. Okey. Kemudian kita pergi kepada muka surat 53 buku kita. Tajuknya ialah ciri bahagian yang berbeza. Jadi, ciri bahagian yang berbeza. Maksudnya, apa istimewanya pokok ini? Bahagian yang berbeza ini mempunyai ciri khas untuk tumbuhan tu saja. Ciri dia, kalau kita sebut, ciri istimewanya lah. Ciri istimewanya ni hanya ada pada pokok yang jenis ini. Tumbuhan itu saja. Tak ada pada semua tumbuhan. Yang asas kita jumpa ini, yang kenali bahagian tumbuhan tadi, bunga, daun, batang dan akar, ini ialah asas. Asas. Tetapi ada tumbuhan-tumbuhan tertentu, dia mempunyai ciri-ciri khas yang istimewa untuk dia saja. Untuk dia tumbuh dan membesar. Baik, kita lihat ciri khas yang pertama. Ciri khas yang pertama, kita lihat. Yang pertama ini, tumbuhan ini berbunga. Tumbuhan ini berbunga. Ciri dia ialah bunga. Ada tumbuhan berbunga dan ada tumbuhan yang tidak berbunga. Ini ciri dia. Jadi, kalau kita lihat ada dua kategori lah. Kalau kita letak kategori pertama itu bunga, maka kita akan jumpa dua kumpulan tumbuhan. Ada tumbuhan dia berbunga, ada tumbuhan dia tidak berbunga. Contoh dibagi dalam buku kamu, satu ialah pokok bunga teratai. Pokok teratai ini berbunga. Ni gambar dia. Ada gambar bunga teratai. Bunga teratai ni selalu kita jumpa di mana? Kalau pergi hutan bandar, pergi taman tasik, jadi kita akan jumpa pokok teratai ini tumbuh dalam tasik. Kalau pergi, contoh kita pergi ke Sirih Park tu kan, nanti jumpa pokok teratai dalam tasik dia, berbunga. Dan ada satu lagi tumbuhan, dia tak ada bunga. Tumbuhan ini tidak berbunga. Contoh diberi dalam buku kamu ialah pokok paku pakis. Paku pakis ini dia tidak berbunga. Itu dalam gambar itu buku kamu. Dia ada dua, pokok teratai dan yang kemudian lawannya berbunga. Yang tidak berbunga ini ialah pokok paku pakis. Kemudian kita pergi kepada, kalau kita lihat, itu tadi kita lihat dari kategori ciri bunga. Kita lihat ciri bunga. Cuba kita lihat ciri yang kedua. Ciri batang. Ciri batang. Cikgu percaya ramai murid yang tahu bab ini. Bahagian ini. Ya, ciri batang. Pokoknya pun dia ambil pokok yang semua orang tahu. Pokok contoh yang diberi dalam buku kamu ialah pokok durian. Tengok gambar tu, pokok durian, ada gambar buah durian lekat di batang dia. Pokok durian mempunyai batang berkayu. Ciri dia ialah batang berkayu. Batang berkayu bermaksud pokok ini batang dia keras. Keras, kamu tumbuk, kamu sepak, kamu tendang, dia tak patah. Kecuali pokok durian yang matilah, reput, itu patah. Tetapi pokok durian yang tumbuh hidup segar, dia tak patah. Batang dia keras. Dan malah dia mampu menampung buah durian yang berat itu. Itu batang. Ciri dia ialah batang berkayu. Di sebelahnya ialah pokok betik.
Pokok betik ini ada batang juga. Tetapi cirinya batangnya itu batang tidak berkayu. Maka kamu boleh patahkan begitu saja. Dia tak kuat. Ciri dia tak kuat. Batang dia tidak berkayu. Dia batang tapi tak berkayu. Begitu. Dia tak kuat pun. Batang berkayu, batang tidak berkayu. Ini dua pokok. Nanti kena carilah. Cari apa lagi tumbuhan lain yang sama dengan pokok yang diberi dalam buku kita. Baik, kita lihat lagi. Ciri yang berikutnya. Tadi kita belajar apa ciri yang pertama? Tentang bunga. Ciri yang pertama itu ialah tadi kita buat ciri dia bunga. Kemudian ciri yang kedua batang. Okey, kemudian kita lihat sekarang ciri yang ketiga. Yang ketiga ialah urat daun. Urat daun. Jadi ada dua pokok. Pokok ini pokok bunga lah. Pokok bunga raya, bunga ros. Dan pokok pandan. Kalau kita lihat dari ciri urat daun, ini digambar daun. Ini gambar daun. Daun ni. Daun urat bunga raya. Daunnya kalau kamu lihat daun ini, ciri dia, urat dia jejala. Jejala ni macam mana? Ni kalau urat dia gitu. Gitu. Daun itu kan. Macam itu. Barulah dia jadi daun. Segitulah. Urat dia. Ciri urat daun ini mempunyai urat daun jejala. Jejala ini dikembang. Tetapi berbeza dengan pokok pandan. Urat pada daun pandan. Ini daun pandan. Ini gambar ni. Daun pandan urat dia lurus gitu je. Lurus gitu. Selari. Ini tu saja gua ingat. Jadi urat pada daun pandan ni kalau kamu lihat, kamu teropong, kamu tengok, urat dia daun selari, urat daun selari. Daun selari ni urat dia lurus, tegak-tegak. Nanti kita tengok. Ya. Kalau ada pokok pandan di rumah, kita boleh pergi tengok. Daun pandan dan juga daun bunga ros. Dan yang terakhir, ciri yang keempat ni kena padam ni. Ciri yang keempat ialah jenis akar. Ciri yang keempat ialah jenis akar. Cuba lihat akar bunga ros. Akar bunga ros ini mempunyai akar tunjang. Nampak tu akarnya turun ke bawah, panjang tu. Ini akar tunjang berbeza dengan akar pokok pandan begitu. Akar pokok pandan ini ialah akar serabut. Maknanya akar serabut ni senang kita nak cabut. Dia sebab dia di bahagian atas permukaan je. Bahagian tanah tu. Dia tak masuk ke dalam tanah. Jauh. Kalau pokok bunga ros ini nak cabut susah. Sebab akarnya akar tunjang. Akar tunjang dia akan masuk jauh ke dalam tanah. Itu beza dia. Ciri. Jadi ada berapa ciri tadi kita buat? Ada 4. Satu ialah ciri bunga. Yang kedua ialah ciri bunga ni apa? Bunga ni maksudnya ada tumbuhan berbunga
dan ada tumbuhan tidak berbunga. Kemudian ciri batang, ada tumbuhan yang batangnya keras, batang berkayu, dan ada tumbuhan yang mempunyai batang tetapi batang tidak berkayu. Kemudian kita lihat kepada ciri yang ketiga ialah urat daun. Urat daun, ada tumbuhan yang uratnya daun jejala. Ini kita dah buat hari tu masa sesi bersemuka ni kan. Cikgu dah tunjuk dalam tu video untuk kamu tu. Boleh pusing kawasan sekolah masa tu. Urat daun jejala dan urat daun selari. Yang ni tak bimbang cikgu, tak bimbang bab ni kamu tahu. Kemudian yang keempat ialah ciri akar. Ciri akar, ada tumbuhan yang mempunyai akar tunjang. Contoh dalam buku kita ni pokok bunga ros. Dan ada tumbuhan yang mempunyai akar serabut pokok, iaitu pokok pandan. Kita lihat pada latihan pengukuhan. Ya, dalam aktiviti muka surat 55 buku teks kita ni, dia bagi dua pokok yang lain sikit. Satu ialah pokok keembung. Tadi kita jumpa pokok keembung kan dalam muka surat berapa? Muka surat 52 ke? Kemudian kita diberi satu lagi pokok serai. Pokok serai ini adalah langkah berkumpulan. Berkumpulan ni susahlah. Ya, sekarang kita di rumah PDPR, kamu jalan secara individu. Ada kanta, pergi teropong pokok-pokok ini. Catatkan perhatian kamu di dalam bahagian banding beza. Dan seharusnya lah, kalau pokok keembung ini, ciri dia sama aja. Dia ada bunga, daun, akar, batang dan akar. Serai, bunga ada tak? Bunga serai ada tu. Kemudian daun, batang dia berkayu atau tidak berkayu. Serai ni ada batang ke tidak? Cari. Jadi buat perbezaan, catatkan apa yang sama dan apa yang tak sama. Pokok serai. Ini boleh dapat ni, kamu boleh buat. Boleh buat. Catat dalam buku kamu ni, nanti kita bincang. Okey. Bahagian yang ketiga yang kita nak tadi, kita sebut apa yang kita akan belajar. Tadi kita, ini bahagian yang ketiga, pentingnya bahagian tumbuhan. Pertama kita mengenal bahagian tumbuhan, kemudian kita melihat ciri bahagian tumbuhan. Sekarang kita pergi kepada pentingnya. Kenapa pentingnya bahagian tumbuhan? Dalam buku kamu ni ada sikit dia bagi gambar dan juga penerangan. Di muka surat 56 dan 57 ini cikgu cantumkan dia supaya gambar tu jadi lebih senang kamu lihat. Apakah kepentingan daun? Pelajar ni, tengok pelajar perempuan ni, dia cakap, apakah kepentingan daun, bunga, batang dan akar? Tadi kita belajar dalam tajuk yang, kan kita ada 4 perkara kita nak belajar. Perkara yang pertama tadi mengenal bahagian tumbuhan. Kita mengenal ada 4 bahagian tumbuhan. Setiap tumbuhan ada bunga, ada batang, ada akar dan ada daun. Jadi sekarang kita pergi tengok setiap satu ni guna dia apa. Apa kepentingan daun, apa kepentingan bunga, apa kepentingan akar, batang kepada tumbuhan. Kita lihat sini, murid ni tengok nombor 1. Hai, dia kata, saya bunga. Ini gambar bunga ni yang dekat pokok ni. Dia cakap, hai, saya bunga. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Saya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Kita ambil contoh yang mudah. Kalau siapa yang makan durian pasti akan tahu. Sebelum jadi buah durian, pertama dia tumbuhan itu, pokok durian itu berbunga dulu lah. Dia berbunga, kemudian baru daripada lepas bunga itu dia bertukar menjadi buah. Bila jadi buah, dalam buah itu ada biji. Biji itu kita tak makan. Isinya kita makan. Tetapi bila kita buang biji itu akan menjadi biji benih.
Jadi di bawah ini ada gambar. Nih, ini gambar buah manggis. Mula dia berbunga, kemudian dia keluar buah. Ini manggis nih. Ini buah manggis. Kemudian jadi buah manggis muda, kemudian dia masak, dan bila kita makan, dalam dia ada biji. Biji inilah yang jadi biji benih. Ini pokok manggis. Pernah tengok pokok manggis? Kalau tak pernah tengok, kena pergi. Kalau ada tanam di rumah, bolehlah cari. Kalau tak ada, tengok dalam YouTube. Nak balik kampung, pergi rumah atuk nenek, tak boleh. PKP. Jadi, itu fungsi atau kepentingan bunga. Kepentingan bunga. Jadi, kalau ditanya dalam soalan, apakah fungsi bunga? Bunga ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Bunga akan bertukar menjadi buah dan seterusnya menjadi biji benih. Itu bunga. Bunga ialah bahagian pembiakan. Dia bertukar menjadi buah dan seterusnya daripada buah itu keluar biji benih. Kemudian di bawah bunga ni. Ni gambar kayu ni. Ini ialah batang. Ini ialah batang. Dia disebut di sini. Hai, saya batang. Saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Saya mengangkut. Ni kena ingat ni. Ni kalau ditanya, nanti kena tulis ni. Saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Nampak tak gambar itu? Dalam pokok kita, gambar daun, ada anak panah warna kuning. Warna kuning, dia turun ke bawah. Jadi daun menghasilkan makanan dan diangkut melalui batang ke semua bahagian tumbuhan. Saya juga, dia kata, tu satu yang kuning diangkat dari atas ke bawah, diangkut makanan. Kalau dari yang ada satu lagi anak panah warna biru ini, dari akar ke atas, saya juga mengangkut air dan nutrien. Apa tu nutrien? Pula. Baca dulu. Saya juga mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun. Air tahulah, air tumbuhan serap air melalui akar, air itu dihantar ke bahagian tumbuhan lain melalui batang. Batang. Sebab tu kalau putus, mati ya. Dia tak boleh hidup. Batang ni dia angkut air dari akar serap air. Kita siram pokok kan, akar serap air diangkut melalui batang pergi ke daun. Daun pula dia buat makanan, dia hantar balik makanan itu ke semua bahagian melalui batang juga. Batang ni banyak kerja dia. Dia angkut, dia macam jalan raya lah, transportation. Dia masuk. Jadi ini batang. Kerja dia mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan dan juga mengangkut air dan nutrien dari akar. Nutrien ni apa? Bahasa senang, nutrien baja. Zat makanan yang perolehi oleh akar dihantar ke bahagian-bahagian tumbuhan. Bahasa kita hari ini kita sebut baja lah. Dia angkut baja pergi ke semua bahagian tumbuhan dan tumbuhan segar. Kemudian perkara yang berikutnya ialah akar ni yang kecil pendek kementok ni. Ini dicontoh dia nak bagi kita faham kan, dia buat gambar macam tu. Dia kata saya akar. Hai, saya akar. Saya menyerap air dan nutrien dari tanah. Akar ini dia menyerap air dan nutrien. Dia serap air dan baja dalam tanah. Kemudian dihantar melalui batang. Saya juga menyokong pokok. Apa maksud menyokong pokok ni? Ni. Menyokong pokok bukan maksud macam menyokong bola sepak tu. Menyokong pokok ni, akar ini fungsi dia antara lain selain daripada
kerja dia menyerap air dan menyerap baja. Akar juga berfungsi mencengkam tanah. Mencengkam tanah. Kalau kamu lihat gambar ni yang bulat tepi sini, pokok itu duduk di lereng bukit dan condong. Tetapi dia tak tumbang. Tanpa akar, kebat tanpa akar pokok akan tumbang. Kenapa? Kalau tak ada akar, dia akan tumbang. Kenapa? Sebab akar berfungsi mencengkam tanah. Jadi, untuk mengelak berlakunya tanah runtuh, tanamlah pokok-pokok di lereng bukit. Jadi, tak berlaku tanah runtuh waktu hujan. Tanam banyak-banyak. Jadi, dia akan mencengkam tanah dan membantu mengurangkan hakisan. Dan yang terakhir, gambar yang ke atas tu sebelah kanan, dia kata, hai, ni, saya daun. Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Maksudnya fungsi saya ialah membuat makanan. Daun kerjanya ialah membuat makanan. Ui, macam mana cikgu dia buat makanan? Dia masak kah? Dia pakai dapur gas kah? Tak nampak kan dapur gasnya. Tetapi makanan yang dihasilkan oleh daun ini digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Tumbuhan melalui daun. Daun ini dia menyerap cahaya matahari. Cahaya matahari kan panas. Dia masaklah makanan dia. Oh, pelik. Nanti kamu akan tahu ni. Sikit-sikit. Sekarang kita belajar tumbuhan membina makanannya sendiri, menghasilkan makanan sendiri melalui daun. Kalau kamu pergi gunting semua daun tu botak, habis, matilah pokok tu. Sebab dia tidak boleh proses makanan. Tak payah gunting. Kalau pokok-pokok kecil, kamu ambil, kamu simpan di dalam almari, tempat gelap, tak dapat cahaya. Walaupun kamu siram air, tapi dia tak dapat cahaya, maka dia akan mati. Ini daun tu, dia buat makanan, dia perlukan cahaya matahari. Dia perlukan cahaya matahari untuk membina makanan. Jadi ada 4 kepentingannya. Satu ialah tadi bunga. Bunga, kepentingan dia merupakan bahagian pembiakan tumbuhan, bertukar menjadi buah dan seterusnya menjadi biji benih. Okey, itu bunga. Bunga bahagian pembiakan, bertukar jadi buah, bertukar jadi biji benih. Kalau batang mengangkut air dari akar pergi ke daun, atau dan juga mengangkut makanan dari daun ke semua bahagian tumbuhan. Itu batang. Tadi bunga, ini batang. Kemudian daun ialah membina makanan. Lepas dia bina makanan, makanan itu disalurkan ke bahagian lain melalui batang. Daun fungsi dia ialah untuk menghasilkan makanan. Dan yang terakhir ialah akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrien. Menyerap air dan nutrien dari tanah. Daripada tanah. Dan dihantar ke semua bahagian tumbuhan melalui batang. Dan akar juga berfungsi untuk menyokong dan pokok mencengkam tanah. Untuk menyokong pokok. Itu fungsi 4 bahagian tumbuhan tadi. Dan kita pergi kepada perbincangan yang terakhir. Terakhir kita punya tadi. Berbeza tapi serupa. Yang keempat yang kita bincang awal tajuk tadi sebelum kita mula. Yang kita nak tahu tentang tumbuhan ni, tumbuhan yang berlainan. Tumbuhan yang berbeza. Tetapi mempunyai beberapa bahagian yang sama. Okey, perhatikan. Ini
Perhatikan dan kenal pasti ciri tumbuhan yang serupa. Pokok bunga raya, dan bunga apa ni? Ya. Okey. Pokok bunga raya, pokok bunga ros. Bunga raya ada bunga berbunga. Pokok bunga ros berbunga juga. Berbunga. Ini maksudnya samalah. Pokok yang berbeza, pokok yang berlainan, tapi serupa sebab dua-duanya berbunga. Daun. Pokok bunga raya, daun dia urat apa? Daun dia kan macam tu. Macam itu kan daun dia. Ini urat selari ke urat jejala? Biar pandai. Urat jejala. Pokok bunga ros sama daun dia. Urat jejala juga sama. Ini tumbuhan yang berbeza. Dua tumbuhan yang berbeza. Okey, tadi itu bunga, kemudian daun, kemudian kita lihat pada akar dan batang. Akar dulu. Akar dia, nampak kan dalam pasu tu? Ni. Nampak tak? Dua-duanya mempunyai akar tunjang. Akar tunjang. Ini tumbuhan yang berbeza ni. Tumbuhan yang berbeza tetapi sama. Yang ini pun sama. Akar tunjang. Okey. Ada satu lagi. Batang dia. Dia tegak naik gitu kan. Keras pokok dia. Batang dia. Ciri dia. Batang berkayu. Yang ni pun sama. Berkayu. Cikgu tak muat. Mana ni? Padamlah. Batang berkayu. Batang berkayu. Tulis tu. Okey. Itu dua tumbuhan yang berbeza tetapi mempunyai ciri yang sama. Okey. Yang tu selesai. Cuba kita lihat di bawah ini. Ada tumbuhan yang berlainan. Mempunyai ciri bahagian yang serupa. Kenal pasti ciri bahagian yang sama pada tumbuhan ini. Okey, kita padam. Cuba kita padam yang kita dah buat tadi. Kita tengok. Kita nak buat yang baru Okey. Kita lihat di sini ada berapa pokok? 2. Ada 2. Satu ialah pokok terung. Pokok terung. Okey, kita tulis dan kita garis. Yang keduanya ialah pokok
tomato. Pokok tomato. Garis. Okey. Sekarang pelajar ini minta kita cari. Kenal pasti, dia katakan. Kan dia kata sini. Kenal pasti ciri bahagian yang sama pada tumbuhan. Jadi kita mulakan macam yang kita belajar tadi. Ciri bahagian tumbuhan, kenali bahagian tumbuhan, tajuk yang tadi, bab yang mula tadi. Dia ada daun, dia ada bunga. Okey, kemudian ada batang dan ada akar. Kita tengok 4 ni lah. Okey, pokok tomato pun sama. Daunnya, kemudian bunga, kemudian batang, dan akar. Okey. Cuba tengok daun pokok terung. Daun dia urat selari ke urat jejala? Oh. Daun dia kan gitu kan? Dia kembang dan mencapah. Daun dia ialah daun urat. Daun urat jejala. Daun pokok tomato, dia tak lebar tapi dia kecil. Cuma masih lagi daun dia tu urat jejala. Okey. Daun dia sama. Nampak tak? Tumbuhan yang berbeza ni. Tapi daun dia sama. Apa lagi yang kita boleh nampak? Bunga. Cuba tengok bunga. Pokok terung berbunga tak? Sekarang dia ada gambar buah. Kita belajar tadi, sebelum jadi buah, dia keluar apa? Dalam gambar yang pokok besar tadi, dia bagi contoh gambar buah manggis kan? Sebelum jadi buah manggis, dia keluar bunga. Jadi dia berbunga. Sama saja. Yang ni pun berbunga. Okey. Kemudian lagi apa? Kemudian dia pergi ke bunga sudah, batang je. Tengok batang je. Batangnya pokoknya boleh naik tegak. Batangnya berkayu atau tidak berkayu? Batang berkayu ke tidak berkayu? Yang ni. Kena cari ni. Okey. Jadi batangnya ni apa? Berkayu. Tengok batang dia tu kan, berkayu. Ni batang berkayu. Kemudian akar dia, akar tunjang. Begitulah. Akar tunjang. Jadi ini perbandingan dua pokok yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang serupa. Kita lihat sikit lagi bahagian ulang kaji kemuncup. Ni apa dia suruh buat ni? Dia suruh buat pita, pelekat, kain manila, gunting, pokok lalang dan pokok kemuncup. Ini buat hiasan. Hiasan ni kena ambil masa panjang. Boleh kamu cuba buat ini. Mungkin cikgu boleh ambil yang ini nanti. Ni tengok kamu perhatikan dulu ya. Mungkin nanti kalau untuk kebat ambil markah PBD, cikgu suruh kamu buat benda ni. Kena hantar video lah pula nanti. Okey, ulang kaji. Mari ulang kaji. Nyatakan persamaan dan perbezaan ciri pada tumbuhan yang berikut. Ciri pada tumbuhan yang berikut. Tumbuhannya ialah pokok jagung dan pokok bunga kekwa.
Jadi dia kata persamaan pokok bunga kekwa dan perbezaan dengan pokok jagung. Persamaan pokok kekwa dan perbezaan dengan pokok jagung. Apa persamaannya? Persamaannya pokok kekwa dan pokok jagung, kedua-duanya ialah batang tidak berkayu. Ya. Di persamaan sudah mana ni? Persamaan. Ini ialah persamaannya ialah batang tidak berkayu. Batang tidak berkayu. Dan kalau kita cari perbezaan dari sudut daun, batang tu sama. Okey, akar dia sama tak? Akar, cuba lihat. Ini nampak ketara ni. Ini akar tunjang, ini akar serabut. Jadi kalau kita tulis perbezaan. Perbezaan satu ialah akar serabut dan satu lagi ialah akar tunjang. Tak sama. Dua. Ini perbezaan dan persamaan. Batang sama, akar tak sama. Batang dua-dua tidak berkayu, tetapi satu akar tunjang, satu akar serabut. Kemudian kita lihat daun dia. Pokok jagung daun dia lurus macam daun pandan tu. Daun dia urat selari. Aku tak muat nak tulis ni . Daun ni daun ni urat selari. Yang ini daunnya urat jejala. Okey. Batang dah, akar sudah, daun sudah. Bunga. Ni bunga. Dua-dua tumbuhan berbunga, maka dia duduk dalam persamaan. Persamaan dia ialah kedua-dua tumbuhan berbunga. Gitulah. Dia habis. Jadi kemudian di sebelah tu unit 6 tumbuhan kebat halaman 57. Tadi ini kita dah jawab. Pokok itu tidak tumbang kerana akar mencengkam tanah. Mencengkam kuat tanah dan masuk ke dalam tanah, jadi menyebabkan pokok itu boleh tahan dan tidak tumbang. Okey, apa yang kita belajar hari ini? Kita ulang balik. Satu, kita mengenal bahagian tumbuhan. Ada berapa? Ada 4. 2, 3, 4. Apa dia? Satu, kita mengenal bunga, daun, kemudian batang dan akar. Kita mengenal bahagian tumbuhan. Kemudian yang keduanya, kita mengenal ciri. Kita mengenal ciri. Kita dah tahu ada tumbuhan, bahagian tumbuhan ini kita tahu tadi kita belajar awal-awal ni, kita bagi kepada 4. Kita bagi kepada 4, bunga, kemudian daun, batang dan akar. Kemudian kita pergi jauh sikit, kita tengok yang kedua, ciri bahagian tumbuhan ini. Jadi ciri bunga fungsinya bunga ada tumbuhan berbunga dan ada tumbuhan yang tidak berbunga. Kemudian daun, kita lihat kepada ciri dia, ada tumbuhan daun urat selari, ada tumbuhan daun urat jejala. Itu tadi. Contoh di antara pokok
pandan, daun urat selari dan juga pokok bunga ros, daun urat jejala. Okey, itu ciri. Yang ketiga, mana nak tulis ni? Sini. Yang ketiga, kita belajar tentang batang. Batang. Ada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu dan ada tumbuhan yang tidak. Dia batang, ada batang, tapi batang tidak berkayu. Contoh pokok betik. Contoh pokok betik. Batang tidak berkayu. Gitu. Okey. Dan yang terakhir kita belajar mana ni? Ni. Yang terakhir kita belajar tentang kepentingan. Kepentingan itu maksudnya apa kepentingan bunga? Bunga akan bertukar menjadi buah dan seterusnya menjadi biji benih untuk ditanam ke atau tumbuh dan membiak. Kemudian daun. Apa kepentingan daun? Daun kepentingan dia adalah untuk menghasilkan makanan. Daun menghasilkan makanan bagi tumbuhan itu. Dan kemudian batang. Apa kepentingan batang? Batang kerjanya mengangkut air dan nutrien dari akar kepada pokok. Dan juga mengangkut makanan dari daun kepada bahagian-bahagian lain tumbuhan. Ini ditulis dalam buku kita. Baca buku ni. Dan yang terakhir, kepentingan kita belajar tentang akar tadi. Akar. Jadi apa kepentingan akar? Akar ialah kepentingan dia menyerap air dan nutrien, baja dari dalam tanah. Dan akar juga menyokong pokok untuk berdiri teguh, tak tumbang. Menyokong pokok, mencengkam tanah, menyokong pokok untuk tegak. Kalau tidak, dia terbalik. Itu fungsi dia, kepentingan dia. Inilah 4 perkara yang kita belajar pada pelajaran kali ini. Jadi murid-murid akan teruskan dengan sesi latihan kita. Apa yang kita nak buat? Ni cikgu dah tulis sini. Kita akan buat latihan bermula dari muka surat 35 sehingga muka surat 40. Jadi latihan ini nak buat kena rujuk buku teks ni, rujuk video ini. Jadi benda tu akan jadi senang. Okey, ini latihan muka surat 35. Murid-murid perlu sesuaikan bahagian tumbuhan yang berikut. Sesuaikan mana ni. Sesuaikan bahagian tumbuhan yang berikut dengan ikut ciri bahagian dan ciri tumbuhan. Kemudian yang kedua, kita membanding beza yang mana daun jejala, urat jejala berkayu tidak berkayu. Pokok tebu ni batang berkayu ke tidak berkayu? Ni kena tengok. Kena cari. Saja cikgu tak mau cakap. Berkayu lah. Kan? Kemudian itu muka surat 35, 36 dan 37, 38. Mengenal ciri bahagian tumbuhan. Ini masukkan dalam perhatikan ciri daun dan pokok yang berikut. Perhatikan ciri daun. Dia cakap daun daun dan pokok. Kemudian isi dalam kategorinya. Pokok ni, yang mana pokok daun urat selari, yang mana pokok daun urat jejala. Masukkan. Okey, kemudian kepentingan bahagian tumbuhan, fungsi, kerja dia. Daun kerja dia apa tadi? Kita dah belajar. Bunga kerja dia apa? Menjadi biji benih. Kemudian batang mengangkut makanan. Kemudian akar menyerap air serta nutrien. Ini 37, 38 dan ada lagi satu. Yang ni 39, 40.
mengenal bahagian tumbuhan. Ini ambil masa ya, nanti cikgu akan post video untuk semakkan jawapan ni nanti. Mengenali bahagian tumbuhan, isilah bahagian-bahagian tentu. Yang mana satu bunga, yang mana satu daun, yang mana satu batang dan yang mana satu akar. Murid tulis cantik-cantik. Warnakan cantik-cantik. Ini buku kamu, bukan buku saya. Buat cantik-cantik lah. Okey. Kemudian muka surat yang terakhir, muka surat 40, pokok orkidku. Pokok orkidku ni kalau murid-murid ingat, inilah pelajaran kamu masa kamu darjah 2 dulu, bahasa Melayu. Lagi-lagi yang masuk kelas pemulihan ada tulis tentang pokok bunga orkid. Ni, kamu belum darjah 2 kan? Salah. Silap pula. Nanti kamu darjah 2, kamu jumpa lagi benda ni dalam BM. Ni kamu darjah 1. Terlupa je pun. Kamu belum darjah 2 lagi. Ya. Nanti tuliskan perkataan yang kita belajar tadi. Kita belajar 4 bahagian tumbuhan. Bunga, batang, daun, akar. Kemudian kalau kita tengok bunga berbunga tidak berbunga. Kalau daun tu daun urat jejari atau urat jejala. Kalau batang itu berkayu atau tidak berkayu. Kalau akar itu jenis akar serabut atau akar tunjang. Macam itu. Jadi senang. Akar tunjang, dia ada akar yang panjang menjunam ke bawah. Kalau akar serabut, dia tak ada. Jadi itu saja murid-murid pelajaran kita untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam pelajaran yang akan datang, insyaAllah. Sekian. Terima kasih dan cikgu harap murid-murid dapat ikut video ini dengan baik dan juga melaksanakan latihan yang diberikan. Okey, sekian. Terima kasih.